Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita dalam topik yang kedua, bab 2, respirasi. 2.2, pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Dalam topik ni, awak kena ingat pergerakanlah. Oksigen kan hari tu dalam 2.1 kita dah belajar pergerakan oksigen di mana udara yang disedut tu masuk sehingga ke alveolus. So hari ni awak akan start daripada alveolus, macam mana oksigen dalam alveolus dipindahkan ke sel-sel badan dan bagaimana karbon dioksida yang dibuang ke dalam sel-sel badan akan dikeluarkan dalam proses hembus nafas. Okey, ini ialah gambar alveolus yang bulat ni. Okay, ini adalah alveolus. Masih ingat atau tak? Ya, awak ingat lagi ke tak tentang aliran oksigen ataupun aliran udara masuk ke dalam badan? Start bermula daripada lubang hidung pergi ke rongga hidung, pergi ke pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, dan last sekali bronchiole. Dan last sekali adalah alveolus. Yang ni yang kita dah belajar minggu lepas. Okay, so ini adalah alveolus. Alveolus ni yang cikgu lawitkan ni. Okay, apabila oksigen ataupun udara dah masuk ke dalam alveolus, tengok nombor 1, oksigen dekat dalam alveolus ni banyak. Oksigen kat dalam alveolus banyak. Di luar alveolus ni, okay, yang ni adalah kapilari darah. Dalam kapilari darah ataupun salur darah, okay, dalam salur darah ni kurang oksigen. Dalam alveolus banyak oksigen. Jadi kepekatan yang berbeza tu, kepekatan oksigen yang berbeza. Oksigen lebih banyak dalam alveolus. So kita panggil dia, kita sebut dia sebagai kepekatan oksigen tinggi. Dekat dalam salur darah ni, kepekatan oksigen rendah. Rendah ni maksudnya oksigen kurang. Dalam alveolus oksigen banyak. Jadi pergerakan oksigen daripada kepekatan tinggi ke kawasan yang kepekatan rendah. So oksigen akan meresap. Dia akan meresap direct masuk ke dalam kapilari darah. Okay, yang ni untuk oksigen. Manakala untuk karbon dioksida ingat bila kita hembus nafas, karbon dioksida akan keluar banyak, betul tak? Sebabnya yang ni dekat dalam kapilari darah. Dalam kapilari darah, kepekatan karbon dioksida tinggi. Dekat dalam alveolus, kepekatan karbon dioksida rendah. Sama juga macam tadi, kalau tinggi ni maksudnya banyak lah. Karbon dioksida banyak dalam kapilari darah tapi sikit dalam alveolus. So pergerakan mesti daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Daripada salur darah ni atau kapilari darah, karbon dioksida akan meresap masuk ke dalam alveolus. Dia terbalik. Oksigen masuk ke dalam kapilari darah. Karbon dioksida pula akan pergi ke alveolus. Okay. Okay, ni sama je macam yang cikgu dah terangkan tadi. Udara yang disedut ke dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Oleh sebab itu, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dalam dinding kapilari darah dan ke dalam darah. Okay, ini alveolus. Kan, ini alveolus. Kat dalam ni banyak oksigen. Yang ni pula salur darah. Dekat luar ni salur darah. Kat dalam salur darah kurang oksigen. Jadi oksigen bergerak daripada tempat yang banyak ataupun kawasan yang kepekatan tinggi pergi ke kawasan yang kepekatan oksigen dia rendah.
Manakala karbon dioksida pula dia banyak dekat dalam darah. Kan? Jadi dekat dalam alveolus kurang karbon dioksida. So dia bergerak daripada tempat yang dia banyak tu pergi ke tempat yang karbon dioksida sikit. So karbon dioksida daripada salur darah dia akan meresap ke dalam alveolus. Tadi oksigen dia meresap masuk dalam salur darah. Kemudian dia akan masuk ke dalam darah. Di dalam sel darah merah terdapat sebatian berwarna merah gelap yang dikenali sebagai hemoglobin. Okay, simbol dia Hb, hemoglobin. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen. Hemoglobin ni dia akan attach dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil dan berwarna merah cerah. So ingat, ini contoh persamaan jugalah. Hb akan bergabung dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Hemoglobin berpadu dengan oksigen untuk membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ni sifat dia tak stabil. Jadi bila dia tak stabil, dia akan senang putus. Dia macam pasangan suami isteri ke pasangan kekasih kan, yang tak ngam. Tak boleh masuk lah, tak ngam. Jadi bila dia tak ngam, masih selalu gaduh je kan. Jadi dia tak stabil dan dia akan senang putus. Oksihemoglobin warna dia merah cerah. Hemoglobin saja warna dia merah gelap. Dekat sini oksigen. Okay, oksigen masuk dalam darah. Oksigen yang warna biru ni, bila dia masuk dalam darah, dia akan berjumpa dengan hemoglobin. Dan dia akan attach. Nampak kan? Hemoglobin dia dekat dengan oksigen. So dia attach pada oksigen. Yang ni pun sama. Hemoglobin attach pada oksigen. Hemoglobin attach pada oksigen. So bila dia attach ni, nama dia adalah oksihemoglobin. Darah yang mengandungi oksihemoglobin ini diangkut daripada peparu. Alveolus tu dekat peparu kan? So diangkut daripada peparu pergi ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan. Sebab apa-apa darah pun dia memang akan pergi ke jantung dulu, jantung yang akan pam. Bila jantung mengepam, darah tu ditolak pergi ke bahagian-bahagian lain dalam badan. Apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen rendah, bila darah tu bergerak kan, darah ni sentiasa bergerak dekat dalam salur darah kita. Jadi darah yang ada oksihemoglobin tadi, dia jumpa dengan sel yang tak ada oksigen. Sel tu nak oksigen dan dia tak ada oksigen. Jadi oksihemoglobin yang merupakan sebatian yang tidak stabil akan terurai, dia akan putus untuk membebaskan molekul oksigen semula dan kembali menjadi hemoglobin. Tadi kan hemoglobin dah berpadu dengan oksigen kan, ini oksihemoglobin. Bila dia jumpa sel yang tak ada oksigen, apa yang akan jadi? Hemoglobin dan juga oksigen tu akan putus. Oksigen akan dihantar pergi ke sel dan hemoglobin kekal dekat dalam darah. Oksigen pada oksihemoglobin tu, oksigen tu diberi kepada sel yang tak ada oksigen tadi dan hemoglobin akan kekal dalam darah, dalam salur darah dan diangkut semula pergi ke mana-mana lah kan, ke dalam salur darah. Di dalam sel badan, oksigen yang meresap akan mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air dan tenaga melalui proses respirasi sel seperti yang diringkaskan dalam persamaan kimia. So, ini adalah proses respirasi. Sebelum ni yang awak dah belajar dalam topik lepas ialah tarik nafas, hembus nafas kan, itu proses pernafasan, bukan respirasi. Respirasi ni berlaku apabila glukosa ni dapat daripada mana? Daripada makanan. Kan? Dan tadi oksigen dihantar pergi ke sel kan? Makanan ataupun glukosa dalam sel berjumpa dengan oksigen.
dia akan bertindak balas melalui proses respirasi sel lah. Proses respirasi berlaku menyebabkan tindak balas antara glukosa dan oksigen akan hasilkan ATP. ATP ni adalah tenaga yang kita perlukan, dan karbon dioksida dan air sebagai waste product, bahan buangan. Jadi dalam respirasi sel yang wajib ada ialah oksigen dan kena ada glukosa iaitu makanan, barulah kita akan dapat tenaga. Jadi respirasi adalah proses sel badan menghasilkan tenaga. Karbon dioksida yang ni kita tak perlukan, air yang ni pun kita tak perlukan, jadi dua ni ada, dia hasil juga tapi hasil yang akan dibuang. Karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel tadi akan meresap masuk ke dalam kapilari darah dan diangkut ke alveolus untuk disingkirkan semasa udara dihembus keluar. Waktu hembus nafas kan, karbon dioksida akan keluar. So dia datang daripada mana? Daripada sel. Daripada sel tu dia akan dihantar melalui salur darah kan, dia akan berpadu dengan hemoglobin dan dihantar dalam salur darah balik semula ke jantung, dan jantung akan pump darah tu pergi ke peparu. Dekat peparu, karbon dioksida dalam darah akan meresap masuk ke dalam alveolus dan dia akan keluar baliklah ikut arah berlawanan. Daripada alveolus dia pergi ke bronchiole, pergi ke bronchus, trachea, larynx, pharynx, rongga hidung, dan udara dihembus keluar melalui lubang hidung. Okay, ini summary apa yang berlaku pada pergerakan oksigen semasa kita tarik nafas. Kita ulang balik yang minggu lepas dan kita update yang minggu ni punya. Daripada rongga hidung, lubang hidung dulu. Daripada lubang hidung pergi ke rongga hidung, pergi ke pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveolus. Okay, di alveolus, ini yang bunyi punya, yang di alveolus dia akan oksigen tu akan meresap, oksigen meresap ke dalam kapilari darah. Pergi ke mana? Dia pergi ke dalam darah. Apa jadi? Dia akan, oksigen ni akan berpadu dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin. Dan oksihemoglobin tu dibawa dalam salur darah pergi ke jantung, dan dipam ke seluruh badan. Bila dia jumpa sel badan yang kurang oksigen, hemoglobin akan putus. Okay, maksudnya kat sini oksigen dihantar ke dalam darah dan berpadu dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin, dan oksigen tu dihantar ke sel badan yang kurang oksigen untuk menjalankan apa? Untuk menjalankan proses respirasi. Dalam proses respirasi, apa yang berlaku kepada mulia ini? Di dalam proses respirasi, glukosa daripada makanan akan attach dengan oksigen yang masuk dalam sel tadi kan, untuk membentuk atau membebaskan air. Okay, yang ni air kita akan buang. Air, kemudian karbon dioksida, dan yang kita nak adalah tenaga. So dalam respirasi sel, benda yang paling penting sekali yang nak dihasilkan ialah tenaga. Ingat lubang hidung ke rongga hidung, ke
ke pharynx, larynx, trachea, bronchus, bronchiole, alveolus. Okay, dekat alveolus oksigen ada banyak kan, dalam kapilara oksigen kurang. Jadi oksigen akan meresap ke dalam kapilari darah dan masuk dalam darah. Dia akan berpadu dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan oksigen tu akan dihantar pergi ke sel badan yang kurang oksigen. Dalam sel yang kurang oksigen tu, oksigen akan mengalami proses respirasi bersama dengan glukosa lah. Glukosa akan mengoksidakan, glukosa akan dioksidakan untuk menghasilkan tenaga yang kita nak. Air dan karbon dioksida akan dibuang oleh badan. Okey, macam mana pula kita buang air dengan karbon dioksida ni? Yang ni dibuang. Macam mana nak buang? Okey, kita masuk page yang kedua. Pergerakan karbon dioksida. Dalam proses apa? Hembus nafas. So tadi karbon dioksida daripada mana tadi? Daripada sel kan? Sel tu hasilkan karbon dioksida, betul? So karbon dioksida daripada sel badan akan masuk semula ke dalam kapilari darah, masuk ke dalam sel darah, pergi ke mana? Dia diangkut oleh salur darah pergi ke jantung. Jantung akan pam darah tu pergi ke peparu. So, bila sampai di peparu, karbon dioksida akan meresap. Karbon dioksida meresap ke dalam alveolus. Dekat alveolus, dia laluan yang bertentangan lah daripada tadi. Ini alveolus kan. So daripada alveolus, karbon dioksida tu akan bergerak ke bronchiole, ke bronchus, ke trachea, ke larynx, ke pharynx, ke apa lagi? Rongga hidung, ke lubang hidung. Dan dia akan dikeluarkan. Okay, dikeluarkan semasa hembus nafas sebab dia dah tak diperlukan kan, karbon dioksida memang kita tak perlu. Jadi kita akan buang dia semasa proses menghembus nafas. Kepentingan adaptasi struktur alveolus. Kita kena tahu 4 ciri istimewa alveolus yang menyebabkan resapan berlaku dengan mudah. Oksigen boleh meresap keluar daripada alveolus masuk ke dalam kapilari darah. Karbon dioksida pula boleh meresap masuk ke dalam alveolus. So, ciri penting bagi alveolus yang pertama ialah apa? Ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah. Alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang nipis, iaitu terdiri daripada satu lapisan sel sahaja. Struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. Jadi ciri istimewa alveolus yang pertama ialah dia mempunyai dinding yang nipis. Alveolus pun dinding nipis, kapilari darah pun dinding yang nipis, iaitu setebal satu lapisan sel. Bila dia nipis, so senanglah molekul oksigen dan juga karbon dioksida untuk meresap keluar dan masuk daripadanya. Ciri istimewa yang kedua ialah kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus tu dia lembap. Okay, maksud lembap ni kalau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil moist. Bila dia moist, dia akan membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. Ciri istimewa yang ketiga ialah alveolus ni mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Dekat gambar sebelah ni nampak yang bulat-bulat ni ialah alveolus.
Okey. Dan di sekeliling alveolus, nampak tak jaringan kapilari darah yang warna biru dengan warna merah tu? Sangat banyak, betul tak? Jadi alveolus yang diliputi oleh jaringan kapilari darah yang padat akan meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. Ciri yang keempat ialah luas permukaan alveolus. Alveolus ni kecil-kecil. Tengok ni, cikgu cakap hari tu, struktur alveolus ni seperti anggur. Dia kecil dan dia banyak. Bila dia kecil tetapi dia banyak, luas permukaan alveolus adalah besar. Peparu mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Jadi banyak ruang-ruang ataupun permukaan-permukaan pada alveolus yang memudahkan untuk proses resapan tu berlaku dengan cepat. Selain struktur alveolus, satu faktor lain yang dapat meningkatkan pertukaran gas di dalam badan manusia adalah perbezaan antara kepekatan gas dalam alveolus dan juga kapilari darah. Semakin besar perbezaan kepekatan gas di dalam alveolus dan kapilari darah, semakin tinggi kadar resapan gas antara alveolus dengan kapilari darah. Selain daripada 4 ciri istimewa alveolus tadi, ingat tak tadi cikgu dah ceritakan tentang kepekatan gas kan? Dalam alveolus, oksigen adalah tinggi, kepekatan oksigen tinggi. Dalam salur darah, kepekatan oksigen rendah. Jadi oksigen bergeraklah daripada kawasan kepekatan tinggi pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Manakala bagi karbon dioksida dekat dalam salur darah ni kepekatan dia tinggi. Tapi dalam alveolus kepekatan karbon dioksida rendah. So karbon dioksida pun akan bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi pergi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Okey, kita ingat semula ciri istimewa alveolus yang menyebabkan resapan mudah berlaku. Ingat lagi kan apa ciri istimewa dia? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dinding yang nipis. Hanya setebal satu lapisan sel. Ciri istimewa yang kedua ialah lembap. Permukaan alveolus yang lembap memudahkan proses resapan gas. Yang ketiga, ciri istimewa dia ialah alveolus mempunyai jaringan kapilari darah yang banyak. Okey, dan yang keempat, ciri istimewa alveolus yang keempat ialah apa dia? Ingat lagi? Ingat tak? Cikgu tak ingat dah ni. Mempunyai luas permukaan yang besar. Kenapa luas permukaan besar? Sebab saiz dia kecil tapi ada banyak. Alright, ini adalah ciri alveolus yang istimewa. Wajib ingat. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi next lesson kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.